A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bertemu semula dalam sesi yang seterusnya berkaitan dengan dosa-dosa besar. Okey. Adik-adik sekalian, hari ini macam mana? Okey. Alhamdulillah. Semua sihat? Okey, kita akan masuk tajuk baru hari ini berkaitan dengan dosa yang ke-14. Dosa yang ke-14 adalah berkaitan dengan bermain judi. Bermain judi. Adik-adik pernah tengok perbuatan berjudi? Pernah lihat? Dan apa yang saya harapkan adik-adik jangan terlibat. Kenapa? Judi, walau apa pun nama dia, walau apa pun kita kata permainan tersebut, sekiranya ada unsur pertaruhan, maka dia adalah haram. Jadi adik-adik sekalian, insya-Allah. Apa makna judi? Judi ni, menurut takrifan ialah satu permainan yang mengandungi unsur pertaruhan. Apa-apa sahaja permainan yang ada unsur pertaruhan daripada pihak yang masuk bertanding, di mana ada pihak yang akan menang dan ada pihak yang akan kalah. Saya ulang sekali lagi. Satu permainan yang mengandungi unsur pertaruhan daripada pihak yang bertanding, di mana ia mengakibatkan kemenangan pada sebelah pihak, dan manakala pihak yang satu lagi yang kalah akan mengalami kerugian. Sekiranya permainan tersebut ada unsur tersebut, tak kira lah, kadang-kadang kita hanya main dam haji, kadang-kadang kita hanya main dam ulang je, kadang-kadang kita hanya main catur, atau kadang-kadang kita hanya main bola, tetapi ada unsur pertaruhan, maka dia boleh dianggap sebagai judi sekiranya ada pihak yang menang mendapat untung dan pihak yang kalah merugi. Okey, clear? Faham? Maknanya judi dari sudut takrifan umumnya satu pertaruhan yang membabitkan mungkin wang, mungkin benda-benda yang bermanfaat seperti habuan-habuan tertentu, yang mana yang bertanding ada menang, ada kalah, itu sudah ada. Tetapi sekiranya yang menang mendapat untung dan yang rugi mendapat rugi, yang kalah mendapat rugi, maka itu boleh dianggap judi. Maka ia adalah haram. Ia adalah haram dan berdosa besar. Okey. Apa dalil yang mengatakan bahawa judi itu haram? Okey, yang pertama sekali, dalil ini kita telah baca pada kuliah yang lalu, pertemuan yang lalu, iaitu berkaitan dengan arak. Okey, pada hari ini saya ulang balik dalil tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Maidah ayat 90. Allah berkata, wahai orang-orang beriman. Kita semua orang beriman, kita beriman pada Allah, kita beriman pada hari akhirat. Maka bahawa sesungguhnya arak, ini kita telah bincangkan, judi, ini kelas. Allah sebut judi. Dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semua itu kotor, keji dari perbuatan syaitan. Maka hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu menjadi orang yang berjaya. Maknanya di sini Allah melarang keras dan mengarahkan kita agar menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut, termasuklah dalam perbuatan itu yang kita bincang pada hari ini, iaitu judi. Okey, yang keduanya, Nabi SAW bersabda, satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr. Inna Allaha harrama alayya au hurrimal khamr wal maisir wal kubah. Iaitu Nabi bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan ke atasku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau diharamkan arak, judi dan al-kubah. Arak clear, semua dah jelas, haram. Judi pun kita baru nak masuk tajuk pada hari ini. Dan satu lagi permainan yang dikatakan di sini oleh Nabi, al-kubah. Kubah. Apa makna? Iaitu kubah ini merupakan sejenis permainan yang menggunakan papan, ada buah dia dan ada dadu dia. Adik-adik pernah tengok cerita Piramli, Ibrahim pendek, ada dadu besar. Sekali lempak, orang taruh. Sekali lempak, orang taruh. Itu dikatakan judi.
Piramli dia dah tunjuk dah apakah yang dikatakan permainan yang merugikan kita, yang benda itu haram dalam agama. Jadi adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dalil yang kedua, jelas menunjukkan judi dan permainan yang ada unsur judi, iaitu papan dan dia ada dadu, dia ada tempat pertaruhan. Okey. Ya, dalil yang ketiga iaitu satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala li sahibihi, ta'al uqamirka falyatasaddaq." Barang siapa yang berkata kepada temannya, "Ta'al, jom, mai sini, marilah kita." Uqamirka, maknanya jom kita bertaruh, jom kita berjudi. Ini ayat yang selalu kalau kita tengok orang-orang yang berjudi ni, dia kata, "Okey, jom kita bertaruh, berapa menang, apa berani. Tak, kita letak, siapa menang dia dapat, siapa kalah dia rugi." Ini ingat, bila mana kita terlibat dengan perkataan tersebut ataupun perbuatan tersebut, Nabi kata apa? Falyatasaddaq, maka hendaklah dia bersedekah bila mana dia mengungkap kalimah tersebut. Bersedekah ni mana apa? Sebagai menebus dosa perbuatan lidah dia, mengajak orang melakukan pertaruhan. Tu belum main lagi. Mengajak pun dianggap sebagai satu kesalahan, sehingga kita didenda untuk bersedekah. Nabi suruh kita bayar sedekah sebagai kafarah di atas lidah kita mengajak orang melakukan perbuatan judi. Ini adik-adik kena jelas. Kadang-kadang, iyalah betul, kita kadang-kadang dicabar oleh kawan-kawan. Okey, kalau aku dapat teka budak ni, kita tak taruh, nak tak berapa? RM20. Okey, kita cuba teka budak ni. Kalau aku dapat tackle, aku menang. Itu judi. Adik-adik, itu judi. Kerana pertaruhan daripada mana-mana pihak, yang menang akan dapat, yang kalah rugi. Walaupun hanya mungkin bagi kita itu sebagai satu gurauan, itu sebagai permainan anak-anak muda. Jangan. Kerana mengajak berjudi pun dianggap sebagai kafarah, kena bayar denda. Nabi suruh kita sedekah sebagai tebusan dosa lidah kita mengajak perbuatan yang haram. Apatah lagi kalau kita terlibat dengan perjudian tersebut, maka itu merupakan satu dosa besar. Okey, jelas adik-adik dah? Mulai hari ini, jangan kita terlibat dengan mana-mana pertaruhan. Jangan kita terlibat dengan mana-mana pertaruhan yang membabitkan duit ke, yang membabitkan satu ganjaran tertentu ke, kerana ia adalah unsur judi. Okey, clear? Jelas. Berhenti daripada bertaruh, berhenti daripada mengajak orang untuk bertaruh di atas suatu perkara yang boleh menyebabkan kita terjebak dengan perbuatan judi. Okey. Dalil yang keempat, Nabi SAW bersabda, "Man la'iba bin nardishir." Macam pernah dengar? Tak pernah dengar perkataan baru. "Faka'annama sabara yadahu fi lahmil khinzir wa damih." Yang khinzir tu kami pernah dengar, Ustaz. Tu kena tahu. Khinzir tu apa? Babi kan? Okey. Jadi kata Nabi SAW, barang siapa yang bermain an-nardishir. Nardishir ini kalau kita tengok diterjemah dengan sebagai bermain dadu. Kita biasa dengan permainan dadu ni, macam kita kecil-kecil dulu kan. Adik-adik pun duk main dam ulak, apa tu? Dam Saidina, apa tu, Monopoli dan sebagainya. Kita tempak dadu, tengok dapat berapa berjalan bergerak dan sebagainya. Okey, yang tu kita akan bincang nanti. Cuma di sini lebih fokus pada permainan dadu yang ada unsur judi. Kalau kita tengok di kasino dan sebagainya, kita tengok dalam filem-filem, bukan mana adik-adik pergi tengok di kasino tak, maknanya kita tengok dalam TV kan, ada jenis di pusat-pusat judi ni yang jenis lempak dadu, benda tu berpusing kan. Tu contoh permainan dadu. Okey, yang ada unsur pertaruhan. Maka Nabi kata seolah-olah dia telah mencelupkan kedua tangannya dalam daging babi dan darah. Maknanya dia bermain dengan najis. Najis apa? Daging babi. Babi itu sendiri najis. Dadah, dadah pula. Darah, itu semua adalah najis mughallazah. Najis yang berat. Seolah-olah kita bergaul, bergelumang dengan permainan yang ada unsur najis. Dan najis itu najis yang berat. Jadi Nabi suruh kita buang perkara-perkara tersebut, tinggal perkara-perkara tersebut, kerana dia boleh membawa kita ke arah kebinasaan. Okey, dalil yang kelima, kata Nabi SAW, "Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqq, falahumun nar yaumal qiyamah." Sadaqa Rasulullah SAW.
Nabi kata apa? Sesungguhnya banyak orang cuba mendapatkan harta dengan cara yang tidak benar. Apa maksud mendapatkan harta dengan cara tidak benar? Rasuah. Lagi? Mencuri. Lagi? Merompak. Lagi? Menipu. Lagi? Termasuklah berjudi. Orang yang terlibat dengan judi ni, dia mendapat keuntungan walaupun kadang-kadang main 10 kali, menang belum tentu sekali. Kalau menang sekali pun lepas tu belum tentu menang. Jadi, ya, dia dapat harta. Mungkin dia kaya. Tetapi ingat, harta itu di sisi Allah adalah haram. Kerana mendapat dengan cara yang tidak betul. Maka, kata Allah Subhanahu, kata Nabi SAW, orang yang melakukan perbuatan tersebut, mereka berhak memasuki neraka Allah pada hari kiamat nanti. So adik-adik, jangan kita main pertaruhan hanya RM1, RM2, hanya RM10, RM20, tapi perbuatan itu menjebakkan kita dalam neraka. Berbaloi tak adik-adik? Tak berbaloi. Tak berbaloi. Kadang-kadang, ya, ustaz tengok di sekolah, kadang-kadang, yalah, kita dalam kehidupan seharian sebagai seorang remaja, ada darah muda, semangat, pantang dicabar. Ya, betul. Anak muda pantang dicabar, tapi salurlah pada benda yang betul. Salurkan pada benda-benda yang benar. Salurkan pada benda-benda kebaikan. Tetapi, bila mana kita pantang dicabar, terjebak pula yang dicabar itu melibatkan diri dalam perkara haram. Allahu Akbar, sangat rugi hidup kita, adik-adik. Mati tak kenal siapa. Mati dia tak kira umur tua ke muda. Mati dia tak kira hang kaya ke miskin. Mati tak kira hang tu senang ke susah, sihat ke tak sihat. Mati datang bila-bila masa. Apa ramai anak-anak muda mati ketika umurnya muda. Jadi sama-samalah kita mengambil iktibar. Maka jangan kita terjebak dengan perbuatan tersebut. Okey. Dalam hal ini, dalam ayat yang mula-mula yang saya bacakan pada mukadimah tadi, adik-adik sekalian, seorang ulama yang hebat, Imam Fakhruddin Ar-Razi, dalam kitab tafsirnya Mafatih Al-Ghaib, dia kata apa? Daripada ayat tersebut jelas menunjukkan kita bahawa Islam mengharamkan judi ni antaranya 3 sebab. Antaranya 3 sebab. Jadi kadang-kadang kita nak tahu juga kenapa Islam mengharamkan judi. Walaupun kita tengok di sudut mata kasar kita tanpa melihat kepada Al-Quran dan sebagainya, memang judi ni memberi kesan buruk kepada masyarakat. Tetapi dalam Quran dia menyebutkan sebagai satu panduan kepada kita, iaitu sebab yang pertama mengapa Islam mengharamkan judi, kerana judi boleh membawa kepada permusuhan. Boleh membawa kepada kutuk-mengutuk dan pertelingkahan, pergaduhan di antara 2 pihak, 3 pihak, yang 4 pihak yang masuk bertaruhan. Serta merupakan satu bentuk mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak betul, di samping melalaikan manusia daripada mengingati Allah dan mengerjakan solat. Ini adalah sebab utama Islam melarang judi. Kenapa? Saya nak tanya adik-adik, kalau perkara ini berlaku dalam masyarakat, adakah ia membawa masyarakat itu dalam keadaan hidup yang lebih baik? Sudah pasti tidak. Sudah pasti tidak. Masyarakat akan kacau bilau. Dan dia membawa satu suasana kehidupan yang tidak baik. Judi boleh membawa kepada permusuhan. Judi boleh membawa kepada pertelingkahan. Judi boleh membawa pergaduhan kerana berlaku mungkin ada unsur-unsur penipuan. Kalau kita tengok dalam cerita-cerita tentang judi dalam filem-filem tertentu, tengok kebanyakannya ada unsur penipuan dan akhirnya berlaku apa? Pergaduhan. Jadi itu jelas Islam mengharamkan judi, kerana sekalipun ada manfaat, ya, Allah sebut ada juga dalam judi ni manfaat, tetapi manfaatnya terlalu kecil berbanding kepada mudaratnya yang sangat besar. Okey. Yang kedua, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, iaitu judi boleh menimbulkan perasaan ingin mencuba untuk menang, dan terutamanya setelah mengalami kekalahan sehingga semua harta akhirnya habis digunakan untuk berjudi sehingga sanggup menggadaikan isteri dan anak-anak. Kita tengok banyak berlaku dalam masyarakat kita, bila seseorang itu berjudi, akhirnya dia tak puas, dia nak lagi. Dia nak bertaruh lagi. Dia nak bertaruh lagi kerana dalam diri dia berjaya dihasut oleh syaitan dengan harapan palsu. Supaya dia seterus kekal dalam kemaksiatan tersebut. Iblis ni, syaitan ni, dia akan hasut kita. Main lagi. Lepas ni akan menangnya. Main lagi. Lepas ni untung banyak. Main lagi. Jadi,
bisikan-bisikan harapan palsu ini menyebabkan akhirnya bila dia sudah tidak ada harta lagi untuk bertaruh kerana kerap kekalahan yang berlaku, akhirnya dia akan terlibat dengan sanggup menggadai anak isteri, pinjam pada alung dan sebagainya. Si kalah judi akan jatuh miskin dan menyimpan dendam kesumat terhadap lawan yang telah menang dan merampas harta bendanya sehingga berlakulah pemusuhan, benci-membenci berpanjangan dalam masyarakat. Ini sebab yang kedua kenapa Islam mengharamkan judi. Dan yang ketiga, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, judi membuatkan si penjudi menjauhkan hati dia mengingati Allah dan menjauhkan hati dia daripada mengerjakan solat dan mengingati Allah. Kenapa? Disibukkan dengan permainan tersebut. Kerana orang utara kata ralik, leka, lalai dengan harapan palsu yang dimainkan oleh syaitan dalam pemikiran dan hati dia. Menyebabkan akhirnya terpenuh dalam mindanya hanya judi, menang. Sehingga dia lupa untuk solat. Hingga dia lupa untuk menunaikan kewajipan dia sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, adik-adik, jelas ketiga-tiga perkara ini langsung tidak memberi manfaat. Jelas menunjukkan kita judi langsung tidak memberi manfaat. Walaupun ada keuntungan sedikit sekiranya menang, tetapi banyaknya kalah daripada menang. Bahkan mudaratnya lebih besar daripada keuntungan yang kita dapat daripada permainan judi. Jadi adik-adik sekalian, kesimpulan dari sudut kesan judi ni, pertama, lalai daripada tanggungjawab yang dipikul. Seorang lelaki, seorang suami mengabaikan tanggungjawab dia kepada anak-anak dan isterinya. Seorang pekerja melalaikan tanggungjawab dia kepada majikan dia kerana lalai dan sibuk dalam permainan judi. Seorang suami melalaikan tanggungjawab dia kepada isterinya kerana sibuk dengan permainan judi sehingga ia tidak melaksanakan nafkah dan sebagainya. Begitu juga seorang hamba Allah lalai dan leka daripada mengingati Allah sehingga tak solat dan sebagainya kerana leka dan lalai dengan perbuatan judi. Yang kedua, orang yang berjudi akan menyebabkan hidup dia miskin. Kerana duitnya, sumber kekayaannya dihabiskan dengan judi. Yang ketiga, bila dia tidak ada duit, maka dia akan meminjam pada orang lain. Maka orang yang sering berjudi akan dibebankan dengan beban kehutang. Beban hutang. Dengan beban hutang yang berpanjangan. Pinjam dengan alung. Bila dia dah tak ada duit dah, nak pinjamkan alung pun tak ada duit dah. Alung pun tak mau bagi duit dah. Akhir sekali, dia sanggup melakukan jenayah. Mencuri, merompak, menipu dan sebagainya. Dan akhirnya perbuatan-perbuatan ini boleh membawa kepada permusuhan, pertelingkahan, kadang-kadang dalam keluarga. Sampai tahap jiran sebelah, sampai tahap mungkin saudara mara, adik-beradik, dan akhir sekali mungkin dalam masyarakat berlaku permusuhan di antara satu sama lain dan akhirnya ia membawa kepada kerosakan kepada negara itu sendiri. Ingat, daripada kecil api ini menjadi kawan, tapi bila sudah besar, ia akan menjadi lawan. Judi, peringkat kecil, mungkin kita untung dan rugi sedikit, tapi akhir sekali, sekiranya kita berlaku ketagihan, ia membawa kesan yang besar, mudarat yang besar kepada diri kita, keluarga kita, bahkan masyarakat serta negara. So, adik-adik, cukup bagi saya menceritakan perkara ini, menyebabkan kita rasa judi ini tidak ada manfaat. Judi ini tidak ada manfaat. Cuma, adik-adik sekalian, pada hari ini, judi ini, seperti mana yang kita bincang pada isu arak dahulu, sudah ada, kita kata, perubahan bagi mendepani era masyarakat yang maju. Maka terdapatlah judi-judi yang dulu kita panggil judi-judi tradisional, main pakau dan teruk, main dadu dan sebagainya, ataupun kita pertaruhan tertentu macam dulu-dulu orang belaga ayam, langgar lembu dan sebagainya, pertaruhan. Tapi hari ini judi sudah mudah sekadar di hujung jari. Judi pada hari ini boleh masuk di dalam rumah masing-masing. Judi hari ini begitu mudah dicapai dengan hanya kita akses kepada internet, sumber internet dan sebagainya. Iaitu kita panggil judi online. Judi online. Jadi adik-adik sekalian, berhati-hatilah.
Kerana kadang-kadang pengalaman kita sendiri pun kadang-kadang bila kita duk surf dalam internet, masuk dalam website tertentu dan sebagainya, kadang-kadang kita ni ada, kita kata, iklan-iklan tertentu yang mengajak kita untuk terlibat dengan judi. Ustaz pun kadang-kadang dalam WhatsApp pun tiba-tiba masuk dalam WhatsApp message, ni WhatsApp apa ni? Nombor tak dikenali. Tiba-tiba dia mengajak kita untuk masuk pertaruhan dan sebagainya. Adik-adik, ya betul. Kita kena ada sifat ingin mencuba. Tapi ingat, jangan mencuba sesuatu yang boleh menjebakkan kita kepada benda haram. Lebih baik kita terlibat dengan benda-benda yang lebih manfaat daripada benda-benda haram macam ni. Okey. Jadi jaga-jaga adik-adik, berhati-hati. Berhati-hati dengan perkembangan judi online pada hari ini. Dan memang sangat dahsyat dalam masyarakat kita, bahkan negara kita ni didapati orang yang terlibat dengan judi online ni semakin banyak. Kadang-kadang saya tahu adik-adik suka pergi lepak cyber cafe, kadang-kadang di rumah pun duk layan PUBG dan sebagainya. Jaga-jaga, kadang-kadang dalam permainan online tu sendiri ada unsur judi. Dalam permainan online yang kita duk main di rumah tu pun kadang-kadang ada unsur judi, ada unsur pertaruhan, ada token-token tertentu yang kita kena beli dan masuk dan sebagainya. Jaga, berhati-hati. Kalau kita tengok dalil-dalil yang saya bacakan sebelum ni dalam Al-Quran dan juga dalil-dalil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jelas tempat orang yang melakukan judi ini, sekiranya dia tidak bertaubat, maka nerakalah tempat dia. Tu adik-adik, berhati-hati terlibat dengan judi, berhati-hati dengan unsur-unsur permainan online dan sebagainya. Kenapa? Kerana kita bimbang, kita terjebak dalam benda yang haram. Okey, mungkin ada persoalan tadi yang mengatakan, Ustaz, bagaimana pula dengan yang disebutkan tadi, an-nardishir, dadu, permainan dadu. Adakah semua permainan dadu adalah haram? Adakah permainan dadu ni yang membabitkan dam ular, monopoli dan sebagainya? Bahkan di sekolah-sekolah pun guru-guru melaksanakan PDPC pun ada guru-guru yang menggunakan dadu dan sebagainya. Boleh ke Ustaz? Bahkan ada setengah-setengah sekolah menggalakkan pelajarnya terlibat dengan permainan monopoli, saidina dan sebagainya yang ada unsur-unsur duit dan sebagainya, dadu. Boleh ke Ustaz? Okey. Di sini perbahasan tentang perkara ini. Begitu juga dengan catur. Sebab dalam kitab, dalam buku yang kita bincangkan ni juga ada membahaskan tentang catur. Boleh ke tak boleh? Okey. Kesimpulannya saya boleh buat di sini berdasarkan pandangan para ulama. Berbeza pendapat tentang permainan begini. Apa yang penting di sini saya kemukakan dahulu. Yang pertama, dalam mazhab Hambali, Maliki dan Hanafi, mereka mengatakan permainan sebegitu adalah haram. Okey. Adalah haram. Tetapi menurut pandangan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dan Dr. Yusuf Al-Qaradawi dan juga ulama-ulama kontemporari, termasuk juga dalam mazhab Syafi'i, mereka mengatakan ia makruh ataupun ia harus selagi mana ia tidak ada unsur-unsur pertaruhan. Kalau kita mindam ulang pun ada unsur pertaruhan. Okey, siapa sampai atas dulu, kita letak seorang RM10 buat keluar. Siapa sampai atas dulu, dia dapat. Main 4 orang, kawan yang menang dapat RM40. Yang kalah tak dapat sekupang pun. Rugi RM10. Maka main dam ulang pun haram. Ataupun main dam haji. Siapa menang, kita taruh. Hang 50, aku 50. Siapa menang, ataupun tak taruh duit lah. Taruh, okey. Belanja aku makan roti canai hari ni. Dengan teh tarik. Contoh. Pertaruhan. Maka unsur pertaruhan tadi, haram. Walaupun main dam haji. Bagus dah belakang tu. Dam haji. Haji di belakang. Biasa orang buat haji di depan, dia dam haji. Jadi, tetap haram. Tapi kalau tidak ada unsur pertaruhan, ada ulama' kata, kalau dia melalaikan, makruh. Tapi kalau dia tidak melalaikan kita mengingati Allah, maka harus. Begitu juga catur dan sebagainya. Apa saja permainan, sekiranya ada unsur pertaruhan, dia menjadi haram. Yang kedua, kata ulama, dia juga boleh menjadi haram sekiranya kita lalai sehingga tak semayang, lalai sehingga mengabaikan tanggungjawab kepada anak isteri dan juga kepada ibu dan ayah, kepada pelajaran dan sebagainya. Ada yang terlibat dengan PUBG, game online dan sebagainya, sampai tak semayang pun ada. Sampai tak laksanakan tanggungjawab sebagai seorang anak di rumah, duduk dalam bilik, tak tolong mak ayah, bahkan kadang-kadang menyakiti hati mak ayah. Ada juga yang sampai tahap bila mana dia tidak fokus pada akademik, tak belajar bersungguh-sungguh, hingga habis masa dengan permainan online. Ini boleh membawa kepada haram kerana mengabaikan tanggungjawab dia. Asalnya harus, tetapi oleh kerana
ada unsur-unsur yang melalaikan, mengabaikan hak dia, terutamanya hak dia kepada Allah, tak melaksanakan solat dan sebagainya, derhaka kepada mak ayah, menyusahkan ibu dan ayah, ia boleh menjadi haram. Ingat adik-adik, bukan tak pergi main game online, boleh nak main, tapi jaga. Yang ketiganya, tak terlibat dengan benda-benda haram seperti maksiat dan sebagainya. Jadi para pelajar, adik-adik sekalian, dan para ulama menambahkan lagi, jangan sampai menjadi rutin sehingga kita ketagihan. Ghalibnya, kebiasaannya kalau kita tengok game online ke, bahkan judi dan sebagainya, ia membabitkan ketagihan. Kenapa? Kerana benda yang syaitan suka. Dia akan cuba tarik seramai mungkin anak Adam supaya ikut macam dia suka, sehingga akhir sekali kita akan dihuban dalam api neraka. Maka dia akan sentiasa mengulang perbuatan maksiat ni sebagai satu benda yang seronok. Dan kita ketagih dengan maksiat tersebut. Ini kerja syaitan. Ini kerja nafsu. Sesungguhnya nafsu itu mengajak manusia melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Maka kita kena mujahadah, berjihad melawan hawa nafsu tersebut. Dan seterusnya adik-adik sekalian, saya nak akhiri dengan perbincangan kita pada hari ini, ialah berkaitan dengan Islam mengajak kita satu perkara. Jadikan ini sebagai prinsip. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, min husnil Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Min husnil Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Iaitu di antara kebaikan Islam seseorang ialah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Sematkan dalam diri kita, semat dalam diri kita adik-adik, azam sungguh-sungguh, aku ni nak jadi seorang Muslim yang bermanfaat. Maka pastikan benda-benda yang tidak ada manfaat seperti judi, arak, maksiat-maksiat yang lain, dosa-dosa yang lain yang disebutkan oleh ustaz-ustaz yang sebelum-sebelum ini, kita tinggalkan. Judi ini satu permainan yang tidak ada manfaat. Game online itu satu perkara yang dia tidak memberi manfaat kepada kita. Maka kita kalau nak jadi seorang Muslim yang baik, sehingga kita tergolong dalam golongan yang beriman dan dimasukkan Allah dalam syurga, maka pastikan diri kita, lazimkan diri kita menjauhi perkara-perkara yang tidak ada manfaat. Boleh adik-adik? InsyaAllah. Ustaz yakin dengan kita semua, Ustaz yakin dengan adik-adik yang berada di hadapan saya yang sedang menonton rakaman ini, adik-adik, insya-Allah kita azam menjadi seorang Muslim, seorang pelajar Muslim yang bermanfaat. Itu yang pertama. Yang kedua adik-adik, ingatlah, semat dalam hati. Iaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yamutu kullu insan ala ma 'asha alaih wa yub'asu ala ma mata alaih. Okey. Dapat? Iaitu kata Nabi, setiap orang akan mati sesuai dengan apa yang pernah dilakukan ketika hidupnya, dan dia akan dibangkitkan pula sesuai dengan cara yang dilakukan ketika hendak mati. Maka kalau kita ni jenis asyik leka dengan permainan-permainan yang haram, dengan permainan-permainan yang melalaikan, kita ghalid, kita leka, kita banyak habis masa dengan perbuatan tersebut, ingatlah Nabi memberi satu peringatan kepada kita, takut-takut kita mati dalam keadaan macam tu. Dan takut-takut nanti kita mati, kita dibangkitkan di padang mahsyar bersama dengan orang-orang yang macam tu. Kalau kita mati dalam keadaan kita leka, lalai dengan permainan online, mati dan lalai leka dengan perbuatan-perbuatan merugikan, tidak bermanfaat, maka adik-adik, dia akan bangkit bersama dengan orang yang lalai begitu juga. Dan di manakah tempat yang lalai bagi orang yang hidup di atas dunia kalau tidak dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan jadikan ia sebagai satu kebiasaan. Kurangkan. Tambahkan hobi-hobi, permainan-permainan yang bermanfaat. Dunia di hujung jari. Ingat, jari kita yang menentukan di manakah papan kekunci tersebut akan pergi. Ia bermula di mana? Bermula daripada hati kita. Imam Ghazali kata, hati ni raja, tubuh badan ni rakyat. Hati yang menentukan, rakyat hanya melaksanakan arahan. Maka pastikan adik-adik, setiap apa yang kita tekan, setiap apa yang kita lakukan, memberi manfaat kehidupan kita, bukan sekadar di dunia, tapi juga memberi manfaat kita di akhirat nanti. Sebab tu Nabi pesan seorang mukmin yang cerdik,
Ibnu Umar radhiyallahu an pernah meriwayatkan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yang paling baik akhlak dia." Maka dia bertanya, "Lalu mukmin manakah yang paling cerdas?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Orang yang paling banyak mengingatkan kematian dan paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Inilah orang yang paling cerdas," ataupun kalimahnya al-kayyisu, orang yang cerdik, orang yang pintar. Jadi adik-adik, jadilah orang pintar. Hidup kita bukan sekadar di dunia, hidup kita adalah untuk akhirat. Ingat, kita tidak hidup selama-lamanya di atas muka bumi ini. Ingat, kita akan hidup dua kali, iaitu di dunia, dan kita akan mati, dan kita akan hidup sekali lagi di padang mahsyar untuk dibalas atas perbuatan yang kita lakukan. Jadilah orang cerdik, jadilah orang yang pintar, insya-Allah. Jadi setakat itu saja pertemuan kita pada hari ini, adik-adik. Moga-moga dapat manfaat. Renung-renungkan, fikir-fikirkan. Jom jauhkan diri anda daripada judi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.